Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan sambung lagi dengan topik bearing. So topik yang lepas ataupun lecture yang lepas kita dah tengok pasal some introduction, sedikit terminology dan some classification untuk bearing. Okay, so kalau kita recap balik, kita ada dua jenis architecture of bearing. Pertama kita pakai sebagai general bearing, yang di tengah tu ada liquid, dan yang kedua adalah kita ada rolling element bearing. Okay, di tengah-tengah tu sama ada ball bearing, okay, ataupun kita ada roller bearing lah. So untuk study ni kita hanya fokus kepada rolling element bearing, so sama ada ball bearing ataupun juga rolling element bearing. Okey, so hari ni kita nak discuss pasal jenis-jenis ball bearing dan juga jenis-jenis yang kita panggil sebagai jenis-jenis roller bearing jugalah, type yang ada di pasaran lah. Okey, so untuk ball bearing kita akan tengok ataupun discuss 3 jenis ball bearing, types of ball bearing, dan untuk roller bearing kita akan discuss 4 jenis lah. Okay, tapi sebelum kita pergi ke roller, kita start dulu dengan ball bearing dulu. So ball bearing kita ada 3 jenis type. Okay, yang pertama kita panggil sebagai deep groove. Okay, so deep groove ball bearing. So untuk case deep groove ball bearing, ini ball bearing ni adalah antara yang paling common lah, yang selalu digunakan oleh industri. Okay, kalau kita pergi kedai, contohnya manufacturer SKF ke, so benda ni adalah benda yang kita akan dapat lah, pergi kedai, benda yang kita beli, kita akan dapat jenis deep groove ball bearing. So kalau saya tengok di bahagian apalah bearing tu sendiri, saya ambil bearing, saya potong, saya nak tengok dia punya cross section kat situ. So kalau saya tumpu hanya di bahagian inner ring dan outer ring saja, okay. So let's say ini adalah saya punya inner ring saya. Okay, so inner ring saya labelkan sikit, lorikkan sikit. So ini adalah saya punya inner ring, dan juga saya punya outer ring lah. This is my outer ring. Outer ring. So basically of course di bahagian yang berongga ni kita akan ada ball bearing lah. Okay, kenapa nama dia adalah deep groove ball bearing ataupun a normal ball bearing? Sebabkan ada this groove ni. Okay, so dia groove tu deep lah. So dia kena pastikan groove tu deep sedikit, okay, supaya this ball bearing tidak keluar daripada raceway ataupun track yang kita baru discuss sebelum ni. So kena ada this groove, okay, supaya tidak terkeluar bila this ball bearing ini function lah, ataupun kita gunakan ball bearing ini ataupun dalam keadaan dynamic lah, berpusing. Okay, so this ball bearing tidak terkeluar daripada track. So ini yang paling common lah, pergi kedai, ini yang akan dapat dulu. Okay, so kita pergi yang jenis yang kedua untuk case ball bearing pula. Okay, yang kita namakan sebagai angular contact ball bearing. Ball bearing. So untuk case ni dia ada sedikit slightly berbeza, okay, di outer ring. Okay, so kalau saya boleh lukis sikit, so ini saya punya inner ring saya. Okay, so inner ring. So untuk case ni dia ada sedikit perbezaan di inner ring, okay. Terlebih pula Alright.
So saya lukis dia macam ni, lepas tu dia straight. Alright. So this is my inner ring, dan this is my, of course ni saya punya ball Okay. So dia ada sedikit feature yang berbeza di outer ring. Okay, kat sini kalau kita tengok, so dia ada sedikit macam tu, dan dia ada sedikit angle bagi macam tu, dan dia straight. Tu perbezaan ketara di bahagian outer ring untuk case angular contact ball bearing. Dan usually kita boleh measure berapa angle kita sebagai contact angle ni, ataupun kita gelarkan dia sebagai alpha. Okay. So alpha adalah contact angle untuk case this angular contact ball bearing. Dan usually this angular contact ni dia ada range of yang kita panggil sebagai range, dia ada range dia dia bukan dia ada besar yang sesuai lah. Dia so dia tak boleh terlampau besar sangat, dan tidak boleh terlalu kecil sangat lah. Tidak, dia tidak efficient this angular contact ball bearing. So usually the typical value of this alpha, so range dia usually dalam 15 degree to 40 degree lah. So that is a typical range untuk this alpha. Okay, so kenapa, apa kepentingan this feature ni? Okay, so of course lah bila ada design-design lain ni mesti ada some advantage and also disadvantage So untuk case angular contact ni, so dia boleh ambil greater amount of thrust load lah. Okay, so maksudnya kalau this is the contact angle tu, okay, di bahagian sini, so basically dia boleh ambil this greater thrust load. Okay, let's say saya namakan sebagai WT is a thrust load. Okay, so dia boleh ambil thrust load. Okay, tapi untuk case yang pertama tadi, dia juga boleh ambil thrust load juga. Dia boleh ambil thrust load. Okay, tapi dia tidak, dia punya amount dia kurang sedikit lah berbanding dengan nombor 2 ni lah. So maksudnya memang untuk angular contact ball bearing ni, dia punya thrust load dia boleh ambil lebih higher compare dengan yang design yang pertama tadi lah, disebabkan oleh this contact angle yang kita buat dalam design angular contact. Okay, so itu yang bagusnya pasal ni. Dan of course kedua-dua ni juga dia masih boleh ambil yang kita panggil sebagai radial load WR let's say saya namakan sebagai radial load pada arah radial lah. Okay, so ni pun sama juga, dia boleh, masih juga boleh bawa pada arah radial load. Sebab most of the time design of bearing, tak kisahlah bearing tu roller bearing ke ataupun channel bearing sebelum ni, dan juga untuk case ni ball bearing, semua ni adalah didesign untuk ambil this WR ni, ataupun kita sebagai radial load. Cuma ada it's a special feature untuk bearing tu ambil this thrust lah, special feature saja. Tapi untuk case ball bearing usually dia boleh ambil this kedua-dua load lah. Cuma untuk case yang nombor 2 ni, angular contact ni, dia boleh ambil greater amount of thrust load. Okay, so kita pergi yang terakhir untuk case yang ball bearing. Okay, mesti kita pakai kali hitam. Okay, so yang ketiga kita panggil sebagai self aligning. Okay, self aligning ball bearing. So ni yang seterusnya, self aligning ball bearing. So untuk self aligning ni, kalau saya lukis benda ni, okay, so feature dia sama seperti yang tadi. Okay, untuk inner ring. Okay, cuma di bahagian
outer ring ni dia ada sedikit perbezaan. So kalau let's say saya lukis dia sebagai outer ring ni, feature ni ada pada apa yang kita panggil sebagai outer ring. Okay, so basically, so instead of dia flat di situ, so dia ada juga, dia ada curve kat sini so ada special feature. So kalau saya merahkan, so dia ada this curvy. Kalau sebelum ni most of the time semua flat lah. Okay, let's say saya lorekkan juga untuk case outer ring ni, so dia ada curve gitu. Dan of course sebenarnya di bahagian luar ni, kalau kita tengok dalam bearing design, selalunya dia ada housing lah. So ni yang kita panggil sebagai bearing housing. So dan of course kita jangan lupa juga yang kita ada di tengah-tengah ni, kita masih ada this ball bearing lah di situ. So apa kelebihannya ada this feature? So bila ada feature ni, basically dia boleh allow some misalignment lah. So kita boleh main macam tu lah sebabkan oleh this curvy feature ni. Sebab curvy feature ni, so dia boleh this misalignment macam tu lah. So itu kelebihan dia bila ada bahagian merah tu. Okay, so itu antara salah satu advantage dah. Sebab benda yang paling susah dalam industri sebenarnya bila kita pakai bearing punya application adalah kita nak pastikan bearing kita itu betul-betul selari dengan shaft. Itu memang susah lah. Let's say saya ada dua bearing dan saya nak letak kedua-dua saya letak shaft ke dalam kedua-dua bearing ni, so kita nak pastikan dia betul-betul straight tu memang susah. Okay, sebab tu kita boleh ada lagi satu design self aligning. So ni dia punya advantage lah. So kita boleh allow sedikit misalignment lah. Sebab bila ada misalignment, apa akan jadi? Bearing akan mudah patah. Okay, most of the time bearing akan patah, ataupun paling worst case adalah shaft tu patah lah. Sebab tu masa saya kerja dulu dalam industri, okay, benda yang paling susah kita nak pastikan shaft kita tu loose di dalam bearing. Memang susah. So kita kena menggunakan tools, so alignment tools untuk pastikan dia betul-betul straight lah shaft tu. Okay, so ni kita punya ketiga-tiga jenis type of ball bearing. Okay, so kita stop dulu buat masa sekarang untuk ball bearing. Lepas ni kita akan sambung. Okay, next class kita akan sambung dengan jenis-jenis cylindrical bearing. Okay, setakat itu hari ini. So jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.